Assalamualaikum guys, bersama lagi dengan saya Cik FX. Okey geng, hari ni aku nak ajar apa semua macam mana kita nak trick dengan trendline. Macam mana kita nak trick dengan trendline dan ada campur sikit dengan SNR, breakout apa semua sekali lah. Dengan rejection, kalau ada trendline yang rejection aku boleh tunjuk. Okey, sekarang ni jom kita tengok macam mana kita nak trick dengan trendline ni. Okey, kita cari market yang sebelum lah. Macam biasa, check backtest. Okay, contoh macam kat sini lah. Okay, lagi satu, kalau untuk trendline ni kalau nak ok, kita gunakan time frame H4 ke atas lah. H4 ke daily ke. Itu memang terbaik time frame yang terbaik untuk kita guna trendline. Okey, contoh untuk kita nak ambil setup sell. Okey, kita kena cari ni market yang uptrend macam ni. Ni yang uptrend macam ni. Lepas tu macam mana kita nak tanda? Kita kena gabungkan support bawah ni dengan support yang ni, support yang ni dan support yang ni. Tapi kita ambil yang support yang tak terpotong. Macam kat sini kalau kita ambil ni. Okey. Selepas kat sini dia ada yang dah terpotong kat sini. Jadi support ni pun dah jadi kat sini. Dah jadi dah kat sini. Market ada kat sini contoh. Market ada kat sini. Tapi kita tanda kat sini support ni dah terpotong. Jadi nak ambil yang mana satu antara dua ni. Jadi kita ambil yang ni lah. Yang tak terpotong ni. Untuk kita nak dapatkan setup yang terbaru pula. Ni kita tanda. Tanda sama. Tanda daripada sini ke sini. Ini untuk kita nak ambil setup untuk downtrend ni, untuk setup sell. Okay, lepas tu macam biasa lah, kita tunggu breakout. Okay, sini ada breakout. Okay, breakout trendline ni. Okay, lagi satu aku nak pesan lah kat yang suka guna trendline ni. Okay, hampa kena ingat tau. Hampa jangan ingat bila dia break trendline dia akan jatuh terus. Tak geng? Tak. Bukan semua dia jadi macam tu geng. Ada juga yang dia dah break, dia retrace balik macam ni. Ada yang macam ni. Dan ada juga yang break terus. Itu nasib lah. Sebab itulah kita kena beringat sebelum kita nak entry tu. Kita kena tunggu dulu. Apa pun kita tunggu dia buat retrace ke apa ke. Kita jangan nampak breakout ni teruskan sell kan. Memang dia naik balik lah. Okay. Lepas tu macam mana kita nak ambil port lokasi untuk kita nak entry tu. Contoh kat sini dah ada breakout. Okay. Kat sini ada breakout. Lepas tu macam mana kita nak entry. Kalau ada breakout, macam biasa. Bila ada breakout, kita akan tunggu apa geng? Kita akan tunggu retracement. Jadi kita tunggu lah dia buat retracement naik ke atas balik. Lagi satu, kita boleh tengok ke kiri untuk kita cari zone yang dia boleh berhenti kat mana. Zone yang dia boleh berhenti kat support ataupun dekat resistance kat sini. Sini ada resistance dan kat sini ada bearish engulfing. Itu port yang selalu market ni boleh pergi. Jadi kita tanda kat sini. Lepas tu kita tunggu lah market pergi tu. Tunggu dia naik sampai sini. Lepas tu dia drop naik balik lagi sekali. Kita tunggu sampai keluar confirmation. Macam biasa, macam kita belajar sebelum ni. Confirmation. Jadi kat sini ada confirmation. Dan dia buat retracement balik ke atas. Masuk sell kat sini. Nampak? Kita dah boleh gabungkan dengan teknik. Kita punya teknik apa? Breakout. Yang kita dah belajar sebelum ni kat YouTube CFX. Boleh gabungkan dengan trendline juga. Tak ada masalah. Tapi satu je aku nak pesan. Break trendline, jangan sell terus. Tunggu retracement geng. Dia mesti ada retracement geng. Sebelum dia nak pergi tu, dia akan buat retracement dulu. Jadi hampa jangan duk ingat yang semua break trendline akan jatuh terus dah. Sebelum dia nak jatuh, dia akan naik dulu. Hampa ingat benda tu je. Sebelum dia nak buat kejatuhan, dia akan naik dulu. Contoh dekat sini ya. Okay, kita nampak market ni jatuh, drop banyak. Okay, kita boleh tengok adakah dia drop terus. Boleh check geng. Sekejap aku check
Kita ambil train line mana? Sekejap. Kita ambil sini ke sini. Sini ke sini. Kita gabungkan. Okay, so kat sini ada breakout lah. 1, 2. Nampak? Okay, breakout. Break trend line. Kalau apa sell kat sini, dia naik balik. Dia naik balik ke trend line ni. Sebab tu lah bila breakout, janganlah pergi sell ataupun buy terus. Jangan entry terus bila breakout macam ni. Tunggu retracement. Memang akan ada juga retracement. Dalam ni memang nampak sebatang. Sebatang je kan. Bayangkanlah kalau punya lot besar. Okay, lot besar ni. 10 apa? 10 lot kan. Kita masuk ke M15 lah. M15 pun dah cukup dah. Kita pun nak tengok. Kalau floating tu agak-agak teruk lah. Nampak M15. Tu. M15 naik ke? Boleh tahan juga ni kalau floating ni. Kalau lot besar kat sini kan. Apa dia ingat, dah break ni boleh dah tekan sell. Lepas tu dia naik balik. Sebab tu lah kita kena tengok juga. Kita tak boleh kalau ada break trend line, jangan kata-kata lah hampa pergi tekan sell. Ingatlah, semua sebelum dia nak jatuh, dia akan naik dulu. Ingat benda tu. Hampa kena kena relax dulu, tengok market break, tunggu dia buat retracement. Ada retracement, barulah kita boleh masuk sell. Tak ada retracement, relax dulu. Boleh jadi dia akan buat juga retracement dulu. Lagi apa lagi kita boleh masuk? Okay, dalam ni pun kita boleh je nak masuk trend line. Dalam kecil-kecil ni kan. Ada je ucu resist support ni. Okay. Breakout, nampak dia break. Dia naik balik kan. Mana ada jatuh terus, dia naik balik sikit. Walaupun sikit dia naik juga. Dia kan naik juga. Sebab tu lah suruh hampa ingat. Kalau ada breakout tu, tunggu juga retracement walaupun sikit. Walaupun sikit. Ni pun ni. Untuk buy lah. Untuk buy kat sini. Okay, ni. Resistant ke resistant. Kita gabungkan lah. Satu, dua. Okay, jadi kat sini ada breakout. Nampak? Kalau hampa buy kat sini, dia turun balik ke? Dia tak naik terus, turun balik. Macam mana kita nak masuk? Kita tunggu retracement, ada confirmation baru kita masuk. Macam kat sini, confirmation dia dekat mana? Jadi confirmation dia kat sini. Tunggu confirmation. Ada confirmation ni. Ada confirmation, tunggu dia buat retracement lagi, baru kita masuk buy. Kita usah sampai sini. Okay, dah dalam keadaan sideways kat situ. Tapi dia tetap naik jugalah kat sini. Tu je lah tip untuk guna trend line ni. Kalau hampa duk selalu trade trend line, pastikanlah janganlah siapa-siapa yang trade break je trend line pergi entry terus. Hampa memang silap lah kalau buat macam tu. Silap. Memang silap. Contoh kat sini ya. Ada ambil semua. Kita ambil trend daily. Kita ambil trend line ni. Kita ada kat sini. Okay. Okay, kat sini. Nampak dia break. Tengok, dia naik terus ke geng? Dah. Nampak ni shadow panjang ni. Dia retrace dulu tu. Nak tahu retrace tanda kat shadow tu. Dia buat apa?
Tanda kat situ. Masuk ke H1 lah. Nak tahu kan? Kita nak tahu dia buat apa. Hati-hati lah kalau hampa trade dengan trendline ni. Ingat, ada breakout, jangan buy, jangan sell. Benda yang sama juga macam kita dah belajar breakout. Bila ada breakout, dia akan buat retracement. Hampa kena ingat je benda tu. Sangat penting kan. Aku cuma nak sampaikan benda yang macam ni. Sebab ramai yang trade breakout, break je trendline, masuk terus. Break je trendline, pergi masuk. Silap lah. Mana boleh macam tu. Tunggulah retrace dulu kat area trendline ke, retrace balik dekat area support ataupun area resistance ke, baru kita entry. Kalau buy kat sini, break buy terus, floating lah kat sini. Nampak retrace ni? Retrace kat mana? Retrace balik kat resistance. Ni resistance ni balik. Nampak? Sebab tu lah break trendline. Lepas break trendline, cari. Tengok belah kiri ada apa. Oh, resistance, ada support. Boleh jadi dia pergi ke resistance ataupun ke support. Kalau ada bullish engulfing kat sini, boleh jadi juga dia pergi kat bullish engulfing. Sebab tu kena tengok juga. Janganlah break terus masuk buy. Tak. Masuk buy terus, floating lah. Ingat nak buat full margin kan. Apa? Boleh pergi sampai gila-gila ada break kan. Jangan duk berharap macam tu. Bukan semua trendline dah akan jatuh. Bukan semua trendline dia jadi breakout terus jatuh terus. Tak. Ada juga trendline yang break dan retrace balik. Macam basic kita belajar breakout tu. Mesti ada lah. Mesti ada yang dah biasa dah kena dengan market yang bila trendline mesti yang biasa kena dah dengan market macam tu. Okay, macam kat sini dah trend tu. Okay, nampak kat sini. Break. Okay. Boh. Masuk terus sell. Kau. Sell. Lepas tu floating kat sini. Floating kat ni. Lama. Lepas tu pun dia tu. Patutnya hampa kena buat apa tau? Bila nampak breakout je trendline ni. Okay. Hampa carilah zone yang dia boleh agak-agak dia boleh retrace kat zone tu balik. Jadi kat sini ada zone apa? Okay, dia ada 3 tempat dia boleh pergi. Satu, dia boleh pergi balik dekat trendline. Ni trendline kita tanda daripada sini ke sini kan. Ni satu kat sini. Yang kedua, dia boleh pergi balik dekat resistance ni. Yang ketiga, dia boleh pergi balik dekat support. Ni support ni. Support sebelah yang breakout ni. Ni ada support ni. Jadi dia pergi kat mana? Dia pergi yang ketiga dekat support. Nampak? Dia trade balik dekat support. Itu je yang apa kena tahu. Kalau nak trade trendline ni. Tapi market tu kena tengok lah. Kena tengok juga market tu. Pastikan dia. Macam kat sini kita nampak okay downtrend. So dalam ni kita cari lah yang minor trend yang kita boleh entry tu kan. Tarik lah trendline. So break. Buat retrace kat sini. Lepas tu masuk kat sini cari lah zone-zone yang kita boleh letak entry. Ataupun yang kita boleh tunggu untuk entry ke. Okay, macam kat sini. Dia retrace balik dekat kawasan support ni. Okay, lepas tu kita boleh gabungkan juga dengan confirmation yang kita belajar sebelum ni. Lepas tu kat sini keluar confirmation. Keluar confirmation yang ni. Okay, ni candle bearish engulfing confirmation. Bila keluar candle confirmation, apa perlu kita tunggu? Kita kena tunggu dia buat retracement kecil balik ke sini. Masa ni lah yang kita akan tekan sell. Dan dia jatuh terus. Itu je game trendline. Okay, macam kat sini. Trendline ni. Boleh je nak letak balik kat sini. Kita nak ni. Nampak? Break, tekan sell, naik balik kat sini. Sebab tu lah kita kena tunggu retracement balik baru kita tekan sell. Ingat tu, ni video ni aku rasa untuk kesilapan yang selalu orang trade trendline. Ni lah aku buat balik pembetulan untuk apa. Dia selalu duk
Fikir bila trade line, break je trade line, market jatuh terus dah. Tak, bukan macam tu, geng. Tak semudah tu. Dia nak jatuh pun tak semudah tu, geng. Ni. Okay, ni break trend line. Lepas tu, retrace balik. Baru dia naik. Nampak? Ini dah kat dah sideway. Kita boleh buat backtest. Kita cari balik, cari yang mana boleh tarik trend line. Banyak. Ni. Tarik sini ya. Sini. Okay, break ni. Break. Dia break ni trend line. Retrace balik. Nampak? Okay, bila dia break tu kita cari lah zone yang dia boleh pergi. Jadi kat mana zone dia? Macam tadi, satu kat trend line, lagi satu dekat support, lagi satu kat resistance. Jadi dia pergi kat mana ni? Dia pergi dekat resistance. Nampak? 3 tempat tu. Okay. Lagi satu kat sini. Nampak ni? Okay, ni mungkin trend line ni lah yang apa cakap break naik terus lah kan. Sini break, naik terus. Tapi kalau kita tengok betul-betul, dia ada retrace juga ni kat sini. Dia retrace kat mana, geng? Dia retrace balik dekat resistance. Nampak? Ada juga retrace sikit walaupun dia naik. Dia tak retrace juga dekat tempat-tempat yang aku cakap tadi tu. Kat trend line, tak kat trend line, dekat resistance, tak kat resistance, kat support. Untuk buy ni, tengok dia retrace balik dekat resistance ni. Resistance become support dekat sini dia jadi. Ingatlah benda ni. Kalau bodoh trade, rajin trade trend line ke apa ke. Ni video untuk kesilapan yang selalu orang buat bila trade trend line. Bolehlah tajuk tu tak kira kebuh. Boleh trend line ramai dah yang tahu. Yang tahu guna. Trend line mudah je. Tarik line je. Dia geng. Okay, kita ambil minor trend, tengok kat sini. Dia dalam ni. Kita ambil sell kan. Kat sini tak boleh. Ambil sini. 1, 2. Breakout. Then dia retrace balik dekat mana ni? Retrace balik dekat area trend line. Ataupun dekat area resistance. Ni. 3 tempat ni je. Trend line. Ataupun dekat resistance. Ataupun dekat support bawah ni. Support yang sebelah breakout dia ada support. 3 tempat ni je yang dia akan retrace. Lagi pergi. Kat sini kita ambil. Tu trend line buy. Kat sini. Break trend line dan dia retrace balik kat sini. Okay, dia retrace kat mana tu? Tahu kita tanda. Retrace balik dekat dia retrace balik dekat resistance. Yang ni resistance. Kita kena tengok jugalah yang belah kiri ni. Kat kawasan mana yang berpotensi untuk market tu buat retracement. Ada banyak kawasan dah. Trend line ke, kawasan resistance ke, kawasan support ke. Tengok sound support ni pun dia boleh pergi kalau ikutkan. Tengok kat sini pula ada lagi trend line. Breakout then dia retrace balik dekat mana? Dekat resistance ni yang naik. Buat trend line. Lepas tu sini boleh juga ni break trend line then dia retrace balik dekat dia punya kawasan support dekat sini. Retrace balik dekat support
Dia boleh naik balik. Dan sampai sini dia buat reject. Dan dia turun balik. Dia retrieve balik dekat support ni juga. Dari area support ni. Dan baru dia naik ke atas. Macam tu je. Kita try lagi. Cek sini. Kita tengok lah. Sini. Cek break trend line. Dia buat retracement ke bawah balik. Dekat mana tu? Dekat zone support. Lepas tu sini ada bullish engulfing. Pun dia boleh pergi balik. Nampak? Sini. Dan dia naik balik. Okay, lagi. Lagi kita tunjuk. Backtest. Apa kena rajin-rajin lah buat macam ni. Backtest. Okay, sini break trend line. Dan dia retrace balik dekat mana tu? Dekat kita punya support. Yang boleh drop kat sini. Untuk minor trend lah. Trend line yang kecil-kecil. Apa kena ingat geng. Apa jangan ni pula semua trend line masuk je trend line, break je trend line, entry terus dah. Apa kena tunggu kat tempat support, resistance ataupun dekat trend line. Yang aku cakap tu. Yang cakap dia cantik kita nak buat contoh boleh kan. Okay. Cantik ni. 1, 2. Breakout kat sini. Breakout kat sini tengok ni. Tengok dia retrace ni sampai mana. Tanda kat sini. Sampai mana? Sampai resistance. Nampak? Tak kat resistance, kat support. Tak kat support, kat trend line. Yang tu je. Ataupun dekat bullish engulfing ataupun bearish engulfing. Macam untuk uptrend ni, cari bullish lah. Engulfing kat sini. Lepas tu, resistance kat sini, support kat sini. Trend line kat sini. Tu je. Kat mana lagi? Kat sini boleh. Tapi ni sideways tak apa nak okey sangat lah. Nak guna trend line tu. Saya market yang okey sikit lah untuk buat contoh. Untuk nak buat contoh. Okay, jumpa kat sini lah. Boleh ni. Minor trend ni. Okay, break. Retrace balik. Retrace kat mana ni? Kat support. Retrace balik kat support ni. Sebab tu lah kita kena tengok juga. Kita punya trend line. Cara kita trade trend line ni kena betul kan. Bukan boleh berdaya lah. Breakout trend line masuk terus dah. Tunggu retracement. Basic yang kita belajar sebelum ni. Nak guna kat trend line pun boleh. Tak ada masalah. Ramai orang silap trade trend line. Aku duduk tengok je. Yang biasa trade trend line. Yang ada check effect ke apa kot. Trade trend line betul. Break trend line jatuh terus. Tak geng. Forex tak semudah tu geng. Tak semudah tu. Dia banyak teka-teki dia dalam forex ni. Kita kena tengok. Bukan semua breakout dia akan jatuh terus. Ada tapi bukan semua. Ada tapi bukan semua geng. Tu kat sini lah. Ini video kesilapan lah untuk yang siapa suka trade trend line tu. Breakout then dia buat retracement balik. Kat mana? Retrace balik dekat sini. Ni. Ni retrace support ni retrace balik. Tu boleh jatuh kat sini. Tapi dia tak jatuh terus, dia naik balik sebab dia reject kawasan ni. Kita boleh break. Jadi kita kena cut loss lah. Kita boleh gabungkan. Dengan teknik rejection apa semua.
Nampak? Bila ada train line. Bukan ada train line je. Break train line je. Jatuh sampai sini kan? Tak. Apa kena ingat? Kita kena gabungkan juga dengan kita punya rejection. Dia breakout tak kita punya support ni? Tak breakout. Jadi bila tak breakout, dia tak boleh jatuh lah. Sebab itulah dia naik kat sini. Kita kena tengok macam tu kan. Trade trend line. Bukan break trend line ni. Confirm dah sampai sini. Tak. Tak bang. Bukan macam tu bang. Bukan macam tu. Kita kena tengok juga. Support resistance boleh break tak support ni. Kalau boleh break support ni, dia boleh pergi lagi. Kalau dia tak boleh break support ni, dia tak boleh pergi. Dia buat rejection dan dia akan naik balik macam dekat sini. Nampak dia naik balik. Dia tak boleh break support ni. Dia buat rejection kat sini dan dia naik balik. Apa boleh gabungkan dengan teknik yang kita belajar sebelum ni. Breakout, rejection, confirmation, support resistance. Boleh guna. Tak ada masalah. Boleh guna. Ni cara nak trade trend line dengan betul lagi kan. Apa nak gabungkan juga dengan SNR, basic breakout. Kena gabungkan juga. Lagi satu. Lagi satu untuk breakout lah. Kalau breakout kan. Kalau nak okay. Kalau nak okay yang punya breakout tu. Kalau nak melecun. Pastikan bukan dia break trend line ni saja. Dia break apa geng? Dia kena break support sebelum juga. Jadi support ni. Jadi inilah candle ni. Lepas tu retracement balik. Ini. Kalau nak okey, tunggu dia break support ni. Bukan trend line ni. Kalau nak okey lah. Apa punya trend line tu kalau nak okey. Pastikan dia break support ataupun resistance. Itu tip dia untuk Allah. Tip trend line. Ramai minat trend line ni. Tapi ramai yang tak tahu cara nak trade trend line. Rugi lah. Aku rasa yang tu saja untuk tip-tip untuk trade dengan trend line ni. Aku rasa tak perlu kot nak ajar apa cara trade trend line. Sebab dalam video ku dah banyak dah. Cara nak guna, nak trade entry dengan trend line semua ni. Okey, ni video tips. Aku buat tip ataupun kesalahan orang yang selalu trade trend line ni. Inilah pembetulan dia. Hampa tengoklah balik video ni. Kalau hampa tak faham, ulang balik video ni. Mungkin hampa akan faham. Ingat 3 tempat tu. Dia akan buat retracement balik dekat trend line, support ataupun resistance, ataupun bullish engulfing ataupun bearish engulfing. Tengoklah dekat kawasan terdekat dengan trend line tu. Kawasan yang terdekat dengan breakout tu. Lagi satu, tunggu dia break support juga. Support yang dekat trend line tu. Ada support terdekat dekat situ kan. Pastikan dia break juga support tu. Ataupun resistance. Kalau nak okey yang punya teknik trend line tu. Kalau nak okey, buat macam yang aku cakap ni. Itu saja. Lagi satu pesanan yang aku dah ulang banyak kali dalam video ni. Break trend line, jangan entry lagi. Itu je nak pesan. Break je trend line, jangan entry lagi. Ingat tu. Jangan entry lagi. Tunggu retracement. Kalau nak selamat apa punya entry tu. Bukan ingat. Bukan semua trend line. Break je trend line. Dia jatuh terus. Tak. Bukan semua. Tadi aku dah tunjuk dah. Kalau ada rejection kat support tu, dia naik balik kan. Walaupun dah ada break trend line tu. Sebab itulah kita kena gabungkan juga trend line dengan rejection, breakout. Fungsi sama saja. Trend line ni untuk kita nak tahu dia break trend line tu ke boleh pergi lagi jauh ke. Itu saja. Bila dia dah sampai dekat zone support resistance ni, kita kena tengok juga dia boleh break tak support tu untuk dia jatuh lagi. Kalau dia tak boleh break support tu, dia takkan jatuh. Dia buat rejection, dia akan naik balik. Ataupun dia akan buat sideways sebelum dia jatuh. Sebab itulah kita kena tengok betul-betul. Ini saja tips untuk kita nak entry dengan trend line ni. Macam mana cara betul kita nak guna trend line. Itulah. Lagi satu, siapa-siapa yang belum ada broker boleh
Boleh tengok dekat description bawah video ni. Aku akan letak link. Siapa-siapa nak daftar boleh daftar. Untuk siapa-siapa yang berminat nanti nak masuk join grup Telegram yang Cik FX akan buat nanti. Boleh lah kalau nak daftar siap-siap tu boleh lah. Berdaftar lu siap-siap. Nanti bila aku nak buka grup Telegram, hampa tunjuk je akaun tu. Hampa dah ada akaun ni. Lagi senang. Lepas tu cuma hampa kena deposit je. Deposit untuk nak join grup aku. Lagi satu, sebab apa aku buat deposit sebelum ni aku tak buat? Sebab bila aku tak buat deposit, ramai yang belajar biasa-biasa je. Mereka tak fokus sangat. Ada yang masuk keluar balik. Saja nak tengok cara aku trade macam mana. Mereka saja nak tengok aku ni trade apa macam mana. Mereka nak tengok aku punya skill. Sebab itulah mereka join daftar je kan. Siapa-siapa nak join lepas ni memang syarat dia kena deposit. Aku minta maaf aku terpaksa buat macam ni. Bukan nak untung ke apa ke, terpaksa buat macam ni. Kalau tak memang grup akan jadi serabut sikit lah. Sebab benda free kan. Benda free biasalah. Dia akan keluar masuk sekati dia. Kita ni yang duk ajak ni penat-penat lah share video kat dia. Lepas tu dia masuk grup kita, dia keluar macam tu je. Ramai lah, berapa orang? 10 orang, 20 orang kot keluar. Tak apalah, tak apa. Tapi tak apalah. Aku halalkan lah ilmu yang aku ambil tu. Siapa-siapa yang keluar daripada grup aku tu, walaupun free kan, tak apa, aku halalkan lah. Okey, lagi satu, hampa jangan lupa subscribe YouTube channel Cik FX untuk hampa lebih lagi faham. Bila hampa subscribe YouTube aku, mungkin akan lebih mudah untuk hampa faham macam mana nak trade apa semua ni. Dia bila kita tak subscribe orang tu, lepas kita tengok bila ilmu orang tu, kita ambil macam tu kadang-kadang. Sebab tu juga yang bila kita trade tak jadi. Jadi bila hampa suka tengok video aku, subscribe lah YouTube aku ni. Untuk lebih berkat lah hampa punya ilmu tu. Walaupun aku dah halal lama dah. Tapi kalau nak okey, subscribe lah. Okey, yang tu saja geng. Video daripada aku, Cik FX. Nanti aku nak buat grup, aku akan bagi tahu kat hampa. Hampa jangan tanya lagi. Hampa tunggu je sampai kat YouTube aku ni tulis grup Telegram. Macam tu ke, kat IG ke. Aku akan open kat YouTube dulu lah. Open YouTube, kat IG aku akan bagi tahu lah yang game mana follow IG aku tu, aku akan bagi tahu. Kat YouTube aku akan buat video juga macam mana nak daftar, macam mana nak join grup aku. Okay, yang tu saja daripada aku, Cik FX. Terima kasih guys sebab ada support Cik FX. Assalamualaikum. Bye.